BN tak sabar nak lawan pokok petai lagi, menurut Najib. Bekas Presiden UMNO memberi amaran pilihan raya umum akan diadakan di tengah-tengah perebutan kuasa di Johor. Ketika Wakil Rakyat Bersatu dari Kempas Osman Sapian menghadapi kemungkinan diusir dari partinya, bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi amaran perebutan kuasa di Johor boleh menyebabkan pilihan raya umum ke-15 diadakan segera. Bekas Presiden UMNO itu merujuk amaran Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada 3 Jun yang bertitah akan membubarkan DUN sekiranya berlaku perebutan kuasa di negeri itu. Najib pada hantaran di Facebook hari ini berkata, jika DUN Johor dibubarkan, Parlimen mungkin juga dibubarkan dan pilihan raya persekutuan dapat diadakan serentak dengan pilihan raya negeri Johor. Ada peluang boleh dilaksanakan serentak dengan PRN Sabah juga. Negeri-negeri lain turut ikut. Ini bermakna jika PH Plus masih tegas untuk merebut kuasa di Johor, akibatnya ialah pilihan raya umum PRU seluruh negara mungkin akan berlangsung, katanya sambil meramalkan PH dan sekutunya akan kalah teruk. Sila terus rebut kuasa di Johor. PH Plus ialah gelaran tidak rasmi merujuk kerjasama antara PH, Warisan dan KEM Bersatu yang berpihak kepada Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri itu menubuhkan pejuang selepas dipecat daripada Bersatu. Jika PH Plus nak lawan amaran Sultan dan teramat ingin pilihan raya umum berlangsung serta-merta, sila teruskan untuk merebut kuasa di Johor. Kita di pihak BN tak sabar nak lawan pokok petai sekali lagi. You move PH Plus, kata Najib. Ketika PRK Slim, pejuang menyokong calon bebas Amir Husairi Muhammad Tanusi yang menggunakan lambang pokok. Calon BN Muhammad Zaidi Aziz menang dengan majoriti 10,945 jumlah undi apabila meraih 13,060 jumlah undi berbanding Amir yang mendapat 2,115 jumlah undi dan Sentara Sekaran dengan 276 jumlah undi. Sementara itu, Osman yang juga bekas Menteri Besar Johor dan bekas Pengurusi Bersatu Negeri dijangka menghadapi tindakan tata tertib selepas beliau hadir berkempen bersama Amir. Ini termasuk kemungkinan ditamatkan keahlian Bersatu dan dalam hal ini, Osman telah menyatakan beliau akan menjadi wakil rakyat bebas DUN Johor. Bagaimanapun hal ini dapat menyebabkan kerajaan Johor, pimpinan Perikatan Nasional berada dalam keadaan tidak menentu kerana pada waktu ini PN memiliki 29 kerusi dalam Dewan berbanding 27 kerusi pembangkang. Sekiranya ada seorang adun PN yang berpaling tada, maka ia akan menyebabkan DUN yang digantung. Speaker Johor Suhaizan Kayat bukan adun yang terpilih. Sebelum ini, berikutan langkah Sheraton pada bulan Februari, Sultan Ibrahim bertitah memberi amaran akan membubarkan DUN jika ada perebutan kuasa lain. Bagaimanapun, ancaman itu sudah cukup untuk menggagalkan rancangan PH untuk mengadakan rampasan kuasa kembali terhadap PN, manakala PH Johor pula kemudian berkata akan menjunjung titah Baginda Sultan. Dalam perkembangan yang lain, Presiden Ketua Pemuda UMNO tak hadir konvensyen PN. Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Dr. Ashraf Wajidi Dusuki dijadualkan berucap pada malam ini, namun kalibat mereka yang tidak kelihatan menimbulkan tanda tanya ramai pihak. Konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional PN hari ini berlangsung di Kuala Lumpur. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang hadir menyampaikan ucapan. Turut berucap pada majlis ini ialah Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dan Ketua Pemuda PAS Khairil Nizam Hairuddin. Bagaimanapun, kalibat Presiden dan Ketua Pemuda UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Dr. Ashraf Wajidi Dusuki yang dijadual berucap malam ini tidak kelihatan. Ketidakhadiran Zahid dan Ashraf yang sedang berada di Sabah bagi persediaan pilihan raya negeri menimbulkan tanda tanya ramai pihak. Wakil-wakil UMNO juga dikatakan tidak hadir atur cara konvensyen pada sebelah malam ini. Malaysia kini sedang menghubungi pihak pengajur konvensyen serta wakil UMNO bagi meminta penjelasan.
Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari lalu selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen terdiri daripada BN, Bersatu, PAS, GPS dan parti di Sabah dan Sarawak. Ini selepas Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan Muhyiddin bersama ahli parlimen PKR yang menyokong bekas timbalan presidennya Muhammad Azmin Ali berpaling tada sehingga menyebabkan keruntuhan kerajaan PH. Kita beralih ke perkongsian berita yang berlainan. Bekas CEO 1MDB enggan kata Najib tak tahu urus niaga Devonshire. Syahrul bagaimanapun setuju bahawa syarikat itu ditubuhkan untuk melicinkan urusan pemindahan wang daripada 1MDB Global. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu lembaga pengarah 1MDB dan Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, tidak dimaklumkan tentang pelbagai pindahan dana daripada 1MDB Global Investment Limited kepada Devonshire Capital Growth Fund. Ia berdasarkan keterangan bekas CEO 1MDB, Syarul Azral Ibrahim Helmi, ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad hari ini. Syarul bagaimanapun enggan mengesahkan jika Najib, yang juga Menteri Kewangan dan pemegang saham utama 1MDB ketika itu, tiada pengetahuan tentang urus niaga dengan Devonshire. Kedua-dua syarikat itu didaftarkan di Kepulauan British Virgin. Syarul mengesahkan dia tidak pernah mendengar apa-apa tentang Devonshire pada masa itu. Dia juga berkata pengarah 1MDB Global, Muhammad Hazim Abdul Rahman dan Azmi Tahir, tidak memaklumkan pemindahan itu kepada lembaga pengarah 1MDB. Wan Aizuddin kemudian menunjukkan beberapa dokumen bank dan Syarul setuju bahawa ada beberapa transaksi daripada 1MDB Global kepada Devonshire. Syarul juga setuju yang satu lagi dokumen yang ditunjukkan. Wan Aizuddin mengesahkan bahawa 1MDB adalah pemilik beneficiary Devonshire. Walaupun Devonshire dibangkitkan ketika mesyuarat lembaga pengarah 1MDB, Syarul berkata lembaga tidak pernah meluluskan pengambil alihan syarikat itu. Peguam Aizuddin membuat pemeriksaan lalu menyoal. Dokumen menunjukkan hutang daripada 1MDB Global kepada Devonshire dibuat sepenuhnya tanpa pengetahuan pemegang saham dan lembaga pengarah 1MDB. Syarul menjawab, saya boleh bercakap sebagai bekas ahli lembaga yang pemindahan itu tidak dibangkitkan dalam lembaga. Tapi, saya tidak tahu apa yang pemegang saham tahu. Aizuddin memandangkan tiada resolusi yang dikeluarkan pemegang saham, boleh disimpulkan yang pemegang saham tiada pengetahuan tentang syarikat ini maupun transaksi debit. Syarul menjawab, saya tidak boleh simpulkan yang ketiadaan kelulusan rasmi bermakna pemegang saham tak tahu. Saya hanya boleh kata tiada kelulusan rasmi dimohon pada lembaga pengarah atau pemegang saham. Apa yang Syarul pasti adalah tiada resolusi pemegang saham berkenaan pengambil alihan Devonshire dan pemindahan dana. Tidak banyak yang diketahui tentang Devonshire, walaupun beberapa nama yang disebut Aizuddin nampaknya sepadan dengan pengurusan kanan Devonshire Capital Limited yang berpangkalan di Bangkok, Thailand. Syarikat itu menyifatkannya sebagai bank perdagangan butik dengan keberadaan di peringkat antarabangsa. Aizuddin meneliti senarai individu itu dan menunjukkan satu salinan pasport Syarul, berkata dia tidak pernah mendengar apa-apa tentangnya sebelum ini. Aizuddin kemudian mencadangkan kepada Syarul bahawa Devonshire kelihatan seperti sebuah syarikat palsu. Puning. Aizuddin menyoal lagi, berdasarkan dokumen yang saya tunjukkan ini termasuk Certificate of Claim bahawa Devonshire dimiliki secara beneficiary oleh 1MDB. Adakah anda setuju syarikat ini seperti ditubuhkan dengan tujuan menyeleweng dana daripada 1MDB Global tanpa pengetahuan 1MDB? Syarul menjawab, ya. Aizuddin, adakah anda mengesahkan tiada resolusi daripada pengarah atau pemegang saham? Tiada kelulusan bertulis daripada Perdana Menteri sejajar dengan perkara 117, memorandum dan artikel pertubuhan 1MDB untuk hutang kepada Devonshire? Syarul menjawab, ya. Fasa Devonshire dalam skandal 1MDB berkaitan dengan bon AS 3 bilion yang diraih 1MDB untuk usaha sama dengan Abar PJS Ltd milik Abu Dhabi. Penerbitan bon itu dikendalikan Goldman Sachs. Projek usaha sama dikenali sebagai Abu Dhabi Malaysia Investment Company
yang sepatutnya membangunkan projek Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur. Menurut pendakwaan, Devonshire menerima AS 646 juta 464 dan 649 dolar secara 5 peringkat dalam masa 2 hari pada 21 Mac 2013 sebelum memindahkan jumlah itu kepada satu lagi syarikat, Tenno Finance. Pendakwaan juga cuba membuktikan yang Tenno memindahkan AS 681 juta antara 21 Mac 2013 hingga 10 April 2013 ke akaun Bank Najib Razak. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda digalakkan untuk mengklik pada butang bergegar pada lonceng agar anda mendapat sebarang pemberitahuan apabila setiap kali saya mengongsikan video yang terbaru. Jangan lupa untuk kongsikan video ini.